السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Surah Al-Waqi'ah, yaitu dakwah tauhidnya pada akhir ayat dan dakwah kiamat pada permulaan. Pada permulaan surah ini, setelah diberitahu kiamat pasti akan berlaku, juga diberitahu manusia-manusia yang apabila sampai di akhirat nanti terdiri daripada beberapa golongan. Orang beriman, dia ada derajat-derajat yang berbeza di syurga. Orang kafir juga ada derajat yang berbeza dalam neraka. Orang akan masuk neraka dua jenis. Satu, masuk neraka oleh kerana akidah dikira salah, akan kekal. Ada segolongan masuk neraka oleh kerana akidah tidak salah, akidah tauhid. Dia akan masuk neraka dengan sebab amal yang salah. Maka satu hari dia akan dimasukkan juga dalam surga. Cuma tempohnya tidak ada siapa yang tahu. Maknanya di akhirat nanti bukan saja ada akhirat, bukan saja ada balasan, bahkan adanya derajat-derajat dan adanya golongan-golongan yang menikmati syurga dengan derajat yang berbeza, hasil daripada ikhtiar yang tak sama. Berbeza ikhtiar dan berbeza usaha semasa dunia, baik daripada golongan ahli syurga maupun daripada golongan ahli neraka. Kemudian Allah Ta'ala sudahi surah dengan tauhid. Maknanya syurga hanya akan masuk dalamnya orang yang tauhid pada Allah, orang yang kenal Allah atas dasar akidah tauhid. Dan tidak ada nama dalam syurga orang yang mana mati dengan keadaan rusak akidahnya. Tidak ada nama dia di syurga. Dan nama mereka hanya ada dalam neraka. Dan perkara ini kita akan baca dalam surah lain pada hujung-hujung surah Mufassal. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Bermula dengan takhwif bagi mensampaikan kiamat. Apabila berlakunya kiamat. Al-waqi'ah maknanya peristiwa yang pasti akan berlaku, yang tak boleh dinafi dan diingkari. Mentakkidkan jumlah pertama, laisa liwaqa'atiha kadhibah, tidak boleh diingkari dan dibohongi akan peristiwa itu oleh sesiapa. Hiya khafidatun rafi'atun, hiya mubtada' mahdzuf. Peristiwa itu akan merendahkan segolongan, rafi'atun akan meninggikan segolongan yang lain. Maknanya peristiwa kiamat akan merendahkan segolongan yang tak beragama dan akan meninggikan segolongan lain yang beragama. Permulaan berlakunya kiamat idza rujjatil ardu, apabila bergoncangnya bumi, rojjan, goncangan yang sangat-sangat kuat hingga tercabut gunung. Wa bussatil jibalu, gunung akan tercabut, yang menyebabkan hancurnya gunung-gunung yang besar itu basah, hancur lebur, tercabut daripada tempat masing-masing. Kemudian dia akan bergerak dengan laju dan akan berlaga dengan kuat sehingga hancur lebur. Maka jadilah gunung-gunung yang kuat itu haba'an munbatha, debu-debu yang
berterbangan. Maknanya gambarannya gunung tercabut daripada tempat masing-masing, bergerak dengan laju dan belaga dan pecah dan hancur. Sampai ke akhirat, wa kuntum azwajan thalatha, dan kamu nanti akan terjadi pada 3 golongan. 3 golongan. Sebagai ulama tafsir terjemah, kamu akan jadi 3 golongan. 3 golongan ini diterjemah dengan cara golongan yang telah pergi, golongan yang sedang berada zaman ni, dan golongan yang akan datang. Dia ada terjemah begitu juga. Kamu tidak akan lari daripada 3 golongan. Yang sudah pergi, yang sudah berlalu, yang sedang hidup sekarang ni, yang akan datang nanti. Maknanya tak akan lari manusia daripada 3 keadaan sebelum kiamat. Kemudian dibahagikan ahli syurga kepada orang awam biasa, kepada mereka-mereka yang memiliki darjat yang tinggi. Fa ashabul maimanati, maka ahli syurga yang dapat buku amal melalui tangan kanan. Sudah dikira alamat ahli syurga. Ma ashabul maimanah, alangkah hebatnya balasan kepada orang yang dapat buku amal dengan tangan kanan. Wa ashabul masy'amah, dan mereka yang dapat buku amal dengan tangan kiri, yang memang orang ni orang neraka. Ma ashabul masy'amah, alangkah dahsyatnya, buruknya, sialnya mereka yang dapat buku amal dengan tangan kiri. Ada 2 kumpulan. Kemudian kumpulan yang ketiga, ahli syurga yang terpilih, yang hebat. Wasabiqun as-sabiqun, golongan-golongan ahli syurga yang terdahulu, yang mendahului golongan yang lain. As-sabiqun, memang golongan itu adalah golongan yang mendahului golongan yang lain. Ulama tulis siapa ni? Mereka terdiri adalah daripada anbiya dan aulia. Mereka adalah merupakan para nabi dan para wali kekasih Allah ya Ta'ala yang hebat. Ulaikal muqarrabun, mereka yang bersifat seperti itulah al-muqarrabun, manusia yang paling hampir dengan Allah Ta'ala. Fi jannatin na'im, berada dalam kebun syurga na'im yang begitu luas. Ramai mana mereka ni? Sullatun minal awwalin, sebahagian daripada orang dahulu. Wa qalilun minal akhirin, dan sedikit daripada orang kemudian. Sebahagian daripada orang dahulu, sedikit daripada orang kemudian, nisbah pada Nabi. Nabi dahulu ramai, Nabi akhir zaman satu. Jadi Nabi, kalaulah kita kata 100,000. Nabi Muhammad SAW Nabi terakhir. Jadi nisbah pada Nabi memang orang dahulu ramai. Jadi sullatun minal awwalin, sebahagian daripada Nabi-Nabi dahulu. Wa qalilun minal akhirin, sedikit daripada orang kemudian, iaitu Nabi kita Muhammad SAW. Ala sururin mawdunah, berada di atas pelamin-pelamin yang disusun kemas. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, bersandar di atasnya sambil menghadap satu sama lain. Yang ini tidak ada satu orang membelakangi seorang yang lain. Semua berada di barisan depan, semua berhadap satu sama lain. Yatufu 'alaihim wildan, dilayani mereka itu oleh laki-laki yang muda remaja, mukhalladun, hal kekal keadaan muda remaja itu. Hal keadaan kekal muda remaja mereka. Melayani dengan biaqwabin, dengan gelas-gelas, wa abariqa, dengan kendi-kendi atau ceret-ceret, wa ka'sin min ma'in, dan bekas minuman, cawan yang dipenuhi dengan cairan arak. La yusadda'un, mereka tidak akan pening, anha, kerana minumnya, wala yunzifun, dan mereka tidak juga mabuk. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan daripada pilihan mereka. Wa lahmi tayrin, dan daging burung
mimma yashtahun, mengikut keinginan mereka. Wa hurun 'ain, bidadari. Hur nisbah warna-warna kulit, ain nisbah pada mata yang bentuk begitu jelita. Ka'amthalil lu'lu'il maknun, seolah-olah mereka ini seperti mutiara yang disimpan rapi. Jazaan bima kanu ya'malun. Semua ini sebagai balasan terhadap apa yang mereka pernah lakukan. Lakukan apa? Amalan taat yang menempati syariat. Di syurga pula, la yasma'una fiha lagwa, tidak mereka akan dengar di syurga nanti sebarang percakapan sia-sia yang membosankan. Lagwa ni percakapan yang membosankan. Wala ta'thima, dan tidak mereka akan dengar percakapan yang menyebabkan dosa. Berebut sebagainya, bertengkar. Illa kecuali qilan, percakapan salaman-salaman, sejahtera-sejahtera. Makna suasana sana, suasana yang sangat menyeronok dan menggembirakan. Tidak ada lagi suasana cakapan sekalipun yang boleh mengeruhkan perasaan seseorang. Fi sidrin makhdudin. Wa ashabul yamin, manakala mereka yang dapat buku amal dengan tangan kanan, ma ashabul yamin, alangkah bertuahnya mereka yang dapat buku amal dengan tangan kanan. Fi sidrin makhdudin, dilayani mereka itu berada di pokok bidara yang tiada duri. Dilayani mereka di bawah pokok bidara yang tiada duri. Wa talhim mandud, dan dilayani mereka dengan pokok-pokok pisang yang tersusun-susun buahnya. Wa dhillim mamdud, dan berada di bawah teduhan yang begitu luas. Yang begitu luas. Wa ma'in maskub, dan air yang terpancut. Wa ma'in maskub, dan air yang terpancut. Wa fakihatin kathirah, dan buah-buahan yang begitu banyak. La maqtu'ah, tidak ada musim. Wala mamnu'ah, tidak ada tuan yang menghalang dia. Mana tidak ada musim, ada sentiasa dan tidak ditegah, tidak ada tuan yang menghalang. Wa furushim marfu'ah, alas-alas yang tinggi nilainya. Sini marfu'atil qadar, dalam sebahagian tafsir kata tilam-tilam ataupun alas-alas tempat tidur yang tinggi nilainya. Inna ansha'nahunna insya'a. Kami telah menciptakannya dengan ciptaan yang khas, tidak bersebab dengan apa-apa. Kami ciptakannya dengan ciptaan yang khas, tidak bersebab dengan apa-apa. Sebahagian ulama tafsir kata hunna dalam ayat ni dhamir kepada bidadari. Kami menciptakan bidadari dengan ciptaan yang khas, tidak daripada keturunan sesiapa. Kami adakan bidadari, bukan mak ayah dia, bukan daripada mak ayah dia. Wildan, pelayan-pelayan, remaja-remaja yang muda, tidak ada mak ayah dia. Kami ciptakannya dengan ciptaan yang khas untuk dilayani dengan mereka ini ahli syurga. Faja'alnahunna abkara, kami jadikan bidadari semua gadis perawan. Urban, mencintai suami. Atraba, sebaya. Makna sebaya dengan makna tidak ada satu orang pun berbeza umur. Li ashabil yamin, untuk mereka yang dapat buka amal dengan tangan kanan. Ramai mana mereka ni? Thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Sebahagian daripada umat dahulu, sebahagian lagi daripada umat akhir zaman. Semoga Allah Ta'ala pilih kita daripada golongan ini. Amin. Wa ashabu shimal, lima ashabu shimal, mereka yang dapat buka amal dengan tangan kiri, alangkah dahsyatnya, alangkah celakanya mereka yang dapat buka amal dengan tangan kiri. Dia tempat lain, fi samumi, berada dalam azab angin yang sangat panas. Wa hamimi, berada dalam azab air yang sangat panas. Wa dhillim min yahmum, berada di bawah teduhan asap yahmum yang hitam lagi panas. Tiga perkara, angin, air panas, asap yang hitam lagi panas. La baridin, tidak ada sejuk. Wala karim, tidak ada kemuliaan.
Allah lindungi kita daripada golongan ini. Innahum kanu, sesungguhnya mereka itu semasa dunia, golongan mana ni? Qabla dhalika, sebelum dihukum di akhirat, mutrafin, pernah dimewahkan. Mutraf ni maknanya pernah dilimpahkan dengan kemewahan. Pernah dilimpahkan dengan kemewahan. Itu kehidupan mereka. Wa kanu, dan mereka dulu semasa dunia, bukan saja dilimpahkan dengan kemewahan, yusirruna 'alal hinthil 'azim, mereka terus menerus dengan akidah yang syirik pada Allah. Al-hinthil 'azim daripada tafsir Ibn Abbas, daripada anak muridnya Mujahid dan Ikramah, daripada Qatadah dan Hasan Basri, Al-hinthil 'azim pada ayat ini adalah syirik. Daripada tafsir Ibn Katsir, maknanya Al-hinthil 'azim, jumhur ataupun ramai ulama tafsir berpendapat akidah, makna terus menerus dengan akidah syirik. Akidah syirik itu dari segi pegangan dalaman, orang tak nampak pegangan dia. Wakanu, dan lidah mereka pula, wakanu, dan adalah mereka ini semasa dunia dahulu, yaqulun, berkata, mewakili fahaman dia, sebab berkata adalah alamat bagi akidah. Yaqulu makna ya'taqidun, mereka berkata bagi menggambarkan akidah mereka, a idza mitna, adakah apabila kita sudah mati, wa kunna turaban, kita telah jadi tanah, wa idhaman, dan tulang belulang kita sudah hancur, a inna lamab'utsun, adakah kita akan dibangkitkan semula? Akan dibangkitkan semula, yakni tidak boleh mempercayai adanya balasan. Awa'aba'unal awalun, adakah datuk nenek kita yang mati dulu-dulu pun akan dihidupkan semula? Kedua-dua jawab pada mereka, qul, katalah kepada mereka, innal awwalina wal akhirina, sesungguhnya orang dahulu kala dan orang kemudian hari, la majmu'un, akan dihimpun sekaligus, ila miqat yaumin ma'lum, pada suatu tempoh yang ditetapkan harinya. Tak kira dia daripada mana, datang bila, mati bila, dia akan dihimpunkan sekaligus. Allah Ta'ala adakan dalam jumlah ayat ini 3 perkara kesilapan mereka, maknanya dia terpedaya dengan kehidupan dunia, sehingga akidah dia di segi akidah tauhid tidak betul, akidah dia tentang akhirat tidak betul. Dakwah penting bagi Al-Quran ini tak betul dalam diri dia. Cuma kita kena sedar, satu perkara kena kita sedar, akidah ni bukan bermakna tolak semua baru kufur. Satu benda yang bersangkut dengan akhirat dia tak boleh terima, tetap jadi kafir. Satu perkara tentang ketuhanan dia tak boleh terima, dia tetap jadi kufur. Maknanya segala cabang-cabang yang boleh menyebabkan syirik, semua kena tutup. Jangan ada satu pun terbuka menjadi fahaman dia. Kerana salah satu perkara yang dikira syirik menyebabkan segala amalan lain terbatal dan dia akan menjadi orang yang kekal dalam azab. Ini perkara yang kita kena fahami. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, biasanya ringkasan dengan disebut sama ada rusak tauhid, rusak akhirat, atau menolak Nabi akhir zaman. Inilah tiga-tiga perkara yang biasa berlakunya balasan kekal dalam azab. Sini jumlah muqaddarah. Summa innakum, dikatakan kepada mereka bahawa kamu ayyuhadhdallunal mukadzibun, wahai orang yang sesat di segi amalan, al-mukadzibun, yang mendustakan di segi akidah. Bahawa kamu wahai orang sesat lagi mendustakan kebenaran, la akiluna, kamu pasti akan memakan kerana lapar sangat. Kamu pasti akan memakan kerana terlampau sangat lapar, bukan kerana lain. Min syajarin, daripada jenis pokok dalam neraka, min zakum, yang namanya zakum, pokok berduri. Pokok tu berduri, panas, duduk dalam neraka. Mana duduk dalam neraka pun dia tidak hangus. Berduri lagi panas, seperti kepala syaitan, seperti mana Allah akan beritahu pada kita dalam surah lain. Jadi dia terpaksa makan kerana lapar itu sendiri azab.
famali'una minhal butun, maka mereka makan sehingga memenuhkan perut-perut mereka ikuran kerana azab lapar. Setelah makan dia jadi dahaga, azab dahaga pula. Jadi azab dahaga, fasharibuna alaihi, lalu mereka minum selepas makan, alaihi dengan mana sudah makan, minal hamim, daripada air yang sangat panas. Walaupun air itu air panas, tapi azab dahaga terpaksa mereka minum. Azab lapar terpaksa mereka makan. Buah dah berduri, panas pula, makna dalam neraka api pun buah pun tak hancur, begitu panas. Tapi oleh kerana azab lapar ni, mereka terpaksa makan. Azabnya dahaga, air panas, mereka terpaksa minum. Fasharibuna syurbal him, mereka bukan minum sikit-sikit, minum seperti mana unta yang berpenyakit. Minum tak berhenti. Syurbal him ni jenis minum, sejenis cara minum yang berlaku kepada unta apabila dia ada penyakit. Biasanya ulama tulis, unta apabila sudah ada dijangkiti penyakit kurak, maka dia akan jadi gini. Dia akan minum air tak berhenti. Jadi mereka akan minum air panas terus menerus seperti mana unta yang berpenyakit. Dikatakan kepada mereka untuk menghinakan rohani mereka, untuk menghinakan perasaan mereka. Dikatakan kepada mereka, hadza nuzuluhum, inilah dia layanan tetamu. Inilah dia layanan tetamu Yaumaddin, hari pembalasan. Inilah layanan tetamu mereka. Sini Allah sebut tahakuman, untuk menghinakan. Inilah dia layanan tetamu mereka Yaumaddin, hari pembalasan. Seperti mana kita orang kita berguna dalam bahasa penggunaan menghina ni. Kita bagi hadiah penampak, kita bagi hadiah penumbuk. Ini perkata-kata penghinaan. Nahnu khalaqnakum, kami yang telah menciptakan kamu. Falaula tusaddiqun, kenapa kamu tidak membenarkan kami ni Maha Esa? Kami telah menciptakan kamu, bukan yang lain. Kenapa kamu tak boleh membenarkan kami Maha Esa? Afara'aitum ma tunnum, tidakkah kamu tengok air mani yang kamu pancutkan? Itu ikhtiar kamu. Antum takhluqunahu, apakah kamu menciptakan air mani itu hingga menjadi manusia? Am nahnu, atau kami yang menciptakannya? Mana ikhtiar kamu pancutkan yang boleh menjadi manusia, boleh ada nyawa itu semua, kamukah atau kami? Nahnu qaddarna, kami telah menetapkan bainakumul mauta, mati kepada kamu. Mana kami telah menetapkan mati masing-masing di kalangan kamu. Wa ma nahnu bimasluqin, dan kami sekali-kali tidak boleh dilemahkan untuk menewaskan kami daripada ketetapan kami. Ala an nubaddila amsalakum, dengan cara kami menukarkan di dunia ini dengan mematikan kamu dan diganti manusia lain tempat kamu. Wa nunsyi'akum, dan kami akan hidupkan semula kamu di akhirat. Fima la ta'lamun, dengan rupa yang kamu tak tahu apa akan jadi. Dalam tafsir Jalalain, dia kata kami akan hidupkan semula kamu di akhirat dengan rupa lain, rupa yang kamu tak tahu. Sama ada rupa kera, rupa khinzir dan sebagainya. Dalam tafsir Jalalain kata kami tidak akan hidupkan lagi kamu di akhirat dengan rupa manusia, boleh jadi rupa kera, rupa khinzir dan sebagainya. Walaqad alimtumun nasy'atal ula, dan sesungguhnya kamu pun tahu sungguh-sungguh kebangkitan, kelahiran kamu. Maknanya kelahiran kamu daripada kudrat kamu dah tahu. Falaula tadhakkarun, maka kenapa kamu tidak boleh ambil pengajaran daripada kudrat kami yang sempurna itu? Adanya balasan yang tazahir melalui kudrat kami yang sempurna juga. Afara'aitum ma tahrutun, tidakkah kamu boleh tengok tanaman yang kamu tanamkan? A antum tazra'unahu, adakah kamu yang menumbuhkannya? Mana biji-biji yang kamu tanam dalam tanah itu, ikhtiar kamu yang kamu nampak, apakah menumbuhkan akarnya,
menzahirkan tunasnya, membesar, mengeluarkan daun sebagainya, kamu yang menanam, am nahnun nazarin, atau kami yang menanamnya, yakni kami yang mewujudkan tanaman. Lau nasya, kalau kami kendaki, la ja'alnahu hutama, kami boleh jadikan sebagai hukuman tanaman-tanaman itu hutaman, kering dan hancur. Fawaltum tafakkahun, lalu jadilah kamu dengan sebab hancurnya dibakar oleh kami, kamu semua keheranan. Inna lamughramun, lalu mereka akan berkata bahawa kami semua telah begitu rugi menanggung bebanan, mana hasil tidak dapat hutang yang ada. Bal nahnu mahrumun, bahkan mereka akan berkata bahkan kami semua adalah hampa untuk mendapat sebarang keuntungan setelah dibakar oleh Allah. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun, tidakkah kamu boleh tengok air yang kamu biasa minum? Antum anzaltumuhu minal muzni, adakah kamu yang menurunkan air hujan itu daripada langit? Muzni dengan mana awan. Am nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya. Lau nasya, kalau kami kendaki, ja'alnahu ujaja, kami boleh jadikan air itu daripada tawar kepada masin pahit, lalu kamu pun tak boleh minum. Falaula tashkurun, maka kenapa kamu tidak bersyukur dengan melakukan ibadat hanya kepada Allah, dengan melakukan taat hanya kepada Allah. Afara'aitumun nara allati turun, apakah kamu tidak boleh tengok kepada api yang kamu nyalakan dengan cara gosok-gosok? Cara dulu yang kamu nyalakan dengan cara gosok. Jenis pokok, bila kita gosok dia boleh nyala. Antum ansha'tum syajarataha, adakah kamu yang menjadikan pokok itu boleh bernyala? Am nahnul munsyi'un, atau kami yang mengeluarkan pokok jenis seperti itu yang boleh dinyalakan. Nahnu ja'alnaha, kami telah jadikan pokok itu sebagai tazkirah, sebagai peringatan pada api neraka. Wa mata'an, dan kami jadikan pokok seperti itu untuk kegunaan lil muqim, bagi orang musafir. Bagi orang musafir, dia boleh ambil daripada pokok-pokok tadi untuk bekalan semasa dia nak guna dalam musafir. Fasabbih bismi rabbikal azim. Oleh kerana itu, setelah ini semua daripada kudrat-kudrat kami yang tak boleh dipertikai oleh sesiapa, maka bertasbihlah hanya kepada Allah dengan memuji dan menyucikan namanya, Tuhan kamu yang Maha Agung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum, wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Innahu laqur'anun karim. Fi kitabin maknun. La yamassuhu illa al-mutahharun. Tanzilun min rabbil alamin. Ayat 75 mengenai sampainya kiamat dengan perantaraan wahyu daripada Al-Quran. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. La sini la zaidah litakid, maka aku bersumpah. Dia dua terjemahan, aku bersumpah pada tempat jatuhnya bintang. Yang kedua, aku bersumpah tempat beredarnya bintang.
dengan makhluk Allah Ta'ala bersumpah sebagai saksi. Fa innahu, dan sesungguhnya, laqasamun, sumpahan ini, lau ta'lamuna, kalau kamu dapat tahu, azim, memang besar. Sesungguhnya sumpah ini, kalau dapat kamu tahu, ia adalah satu sumpah yang sangat besar. Jawab sumpah ialah innahu, sesungguhnya wahyu yang diturunkan itu la Qur'anun karim. Dia adalah sebuah Quran yang sentiasa akan dibaca, yang betul-betul mulia. Karim dengan mana sifat bagi Al-Quran yang betul-betul mulia. Kelebihan kedua, fi kitabim maknun. Dia asalnya daripada kitab yang betul-betul tersimpan di Lauhil Mahfuz. Tersimpannya kitab itu dijelaskan dengan cara la yamassuhu, tidak boleh disentuh akannya. Tersimpannya kitab itu di Lauhil Mahfuz, anda tidak boleh menyentuh akannya. Sebagai ulama tafsir menterjemahkan la tidak boleh sini dengan mana la nahi, jangan menyentuh akannya. Illal mutahharun, kecuali golongan yang suci daripada syirik dan kufur, daripada tafsir Rumani. Tanzilun, Quran ini diturunkan min Rabbil Alamin, daripada Allah yang sifatnya Rabbil Alamin, Rabb semesta alam, pencipta pemelihara semesta alam. Begitu sekali besarnya kitab yang memberitahu akan kiamat. Kitab Allah yang suci, yang terjaga, yang terkawal. Jadi afa bihadzal hadits antum mudhinun? Apakah kitab yang hebat seperti ini yang turun daripada Allah, antum mudhinun, kamu memperkecilkannya? Mudhinun maknanya kamu memperkecilkannya, memandang rendah kepadanya, meremeh-temeh akannya. Wa taj'aluna rizqakum, dan kamu jadikan bahagian kamu tentang Quran annakum tukadzibun, iaitu kamu mendustakannya, bukan beriman kepadanya. Kamu jadikan bahagian kamu tentang Al-Quran ini bahawa kamu mendustakannya, tidak beriman dan tidak menerimanya dia daripada Allah. Ayat seterusnya sebagai zajrun tentang kiamat, yakni rata-rata orang Mekah dia tidak boleh terima sebab dia tak biasa dengarnya kiamat dan balasan. Dikurang kerana orang Mekah rata-rata tidak ada hubungan dengan wahyu, agama yang dia dapat daripada taklid, ambil daripada datuk nenek, ada betul ada tidak betul. Jadi apabila diberitahu adanya balasan dan adanya syurga neraka, dia tak boleh terima. Jadi zajrun kepada mereka tentang perkara seperti itu. Falaula, maka kenapa? Idza balagatil hulquma, sini balagat fa'il dia mahdhuf. Apabila ruh telah sampai ke hulqum, maka kenapa apabila ruh kamu telah sampai ke halqum kamu yang nak mati itu, kamu yang hidup pula, wa antum hina idzin tanzurun, manakala kamu yang hidup yang tak mati lagi ketika sahabat kamu sedang nazak untuk mati, kamu yang tak mati itu tanzurun, hanya boleh memandang sahaja, tak mampu nak buat apa-apa. Ini gambaran Allah Ta'ala mengenai keadaan yang Allah akan ceritakan kepada hamba, iaitu semua berlaku daripada ketetapan Allah yang maha mengetahui lagi maha berkuasa. Pada masa satu orang itu nak mati, ruh telah sampai ke halqum, wa nahnu aqrabu ilaihi, kami sebenarnya pada waktu itu ilmu kami tentang dia yang nak mati ini lebih rapat lagi daripada kamu. Rapat di sini membawa ilmu. Dan kami, kata Tuhan, kepada si mati yang nak mati ini, di segi ilmu lebih rapat lagi
kepada dia berbanding dengan kamu. Iaitu kami sedang berusaha. Jadi kami sedang membuat keputusan untuk mengeluarkan rohnya. Cuma walakin la tubsiru, akan tapi kamu saja tidak nampak. Kamu saja tidak nampak. Jadi perjalanan perlahan-lahannya roh yang keluar daripada badan dalam ilmu Allah. Kamu manusia yang paling dekat dengan dia pun hanya mampu tengok saja, tak boleh buat apa-apa. Lalu apa yang Allah nak tegakkan di sini setelah Allah Taala beritahu suasana masa mati itu, Allah kata pula sebagai adah, falaula, maka kenapa? In kuntum ghayra madini, sekira kamu berpahaman kamu tak akan dibalas setelah mati, hancur begitu, tidak dibalas seperti mana dakwaan kamu. In kuntum ghayra madini, sekiranya kamu berpahaman kamu tidak akan dibalas, tidak ada apa-apa balasan nanti, maka kenapa kamu la tarji'unaha, kamu tidak boleh mengembalikan semula roh yang sedang nak keluar? Kenapa kamu tak boleh mengembalikan semula roh ke jasad setelah dia sampai ke halqum? Jadi jika kamu ada kuasa, kamu kembalikan semula. In kuntum shadiqin, sekiranya dakwaan kamu itu benar. Selepas pada mati hisab tak ada. Selepas pada mati timbangan amal tidak ada. Selepas pada mati syurga dan neraka tidak ada. Jika dakwaan kamu seperti itu benar, cuba kembalikan roh yang nak keluar daripada halqum itu, tarik balik masuk ke dalam. Ini suatu gambaran dan Allah Ta'ala adakan bentuk teguran keras kepada mereka yang tak boleh menerima apa yang berlaku sebelum mati. Jadi masa roh nak keluar pun mereka tak mampu nak buat apa. Daifnya mereka tak mampunya mereka untuk menghalang roh semasa nak dikeluarkan oleh Allah. Jadi Allah Ta'ala beritahu, aku dalam masa mengeluarkan manusia daripada jasad masing-masing dari roh dia, aku begitu berkuasa sehingga kamu semua tak ada kuasa nak buat. Aku begitu kuasa, kamu semua tak mampu, tak ada kuasa pun nak menahan roh itu. Kerana daifnya kamu. Jadi kalau kamu kata kamu benar, apa yang kamu cakap tu memang betul, apa yang kamu dakwa tu memang sabit, cuba halang roh daripada keluar. Apabila aku sedang tarik roh tu nak keluar, dan bila roh telah sampai ke halqum. Oleh kerana itu, manusia tetap akan ada balasan. Lalu Allah adakan golongan 3 tadi. Ahli syurga yang tertinggi, ahli syurga biasa, dan ahli neraka. Fa'amma in kana minal muqarrabin. Adapun sebab pada mati nanti, sekiranya roh yang keluar itu daripada hamba yang muqarrabin. Sekiranya roh yang mati itu dari kalangan hamba yang muqarrabin. Sini muqaddar, falahu rauhun, maka baginya lah suatu ketenangan yang betul-betul sempurna. Rauhun maknanya falahu rauhun, baginya suatu ketenangan yang betul-betul sempurna. Wa raihanun, dan suatu kenikmatan, wa jannatun 'ain, dan syurga yang penuh dengan kenikmatan. Ini adalah golongan muqarrabin. Golongan kedua, wa amma in kana, dan adapun jika sekiranya ruh yang mati itu min ashabil yamin, daripada kalangan ahli syurga yang dapat buku amal melalui tangan kanan, untuk mereka ini akan dikatakan sebagai ucapan selamat datang, fasalamun laka. Dua terjemahan seperti tadi jugalah. Fasalamun laka, maka ucapan sejahtera kepada kamu, wahai orang yang telah digolongkan daripada golongan ashabil yamin. Mana selamat sejahtera diucapkan kepada kamu, wahai orang yang telah ditakdirkan daripada kalangan ashabil yamin. Muqarrabin dia ada 3 lah, farauhun, wa raihan, wa jannatun 'ain. Manakala ashabul yamin berbeza sikit.
Terjemah kedua, fasalamun, sejahtera kamu daripada perkara yang membimbang dan menakutkan kamu. Fasalamun dengan mana? Kesejahteraan yang tidak akan ada pada kamu perkara yang kamu bimbang, kamu takut. Min ashabil yamin, dan kamu daripada kalangan ashabil yamin. Jadi kedua-dua golongan derajat yang berbeza, semua itu ashabul jannah, penghuni syurga. Wa amma in kana minal mukadzibin, maka sekiranya yang mati itu, dalam tafsir Jalalain semua kana ni isim dianya al-muhtadiru, dan sekiranya orang yang nak mati itu minal mukadzibin ad-dhalin, daripada golongan yang mendustakan wahyu-wahyu Tuhan, ad-dhalin yang sesat daripada jalan yang benar, falahu nuzulun, falahu nuzulun, baginya hidangan min hamim, daripada air yang sangat panas, wa tasliyatu jahim, dan masuk ke dalam neraka jahim, dan masuk dalam neraka jahim. Maknanya hidangan bagi orang yang mendustakan wahyu dan sesat daripada jalan yang benar, dibagi hidangan sambut dengan air panas dan juga api neraka jahim. Inna hadha, sesungguhnya yang demikian tadi, lahuwa haqqul yaqin, suatu perkara yang betul-betul sabit. Haqqu maknanya sabit dengan penuh yakin daripada pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi menyelamatkan sesiapa saja, sebelum dia mati, dia pastikan mentauhidkan Allah. Jadi fasabbih, hendaklah kamu wahai ahli Al-Quran sentiasa menyucikan Allah. Sebab tasbih makna bagi tauhid, sentiasa menyucikan Allah dengan lafaz-lafaz tauhid dalam solat kamu, dalam apa saja keadaan kamu. Bismi rabbikal azim, dengan menyebut nama Rabb kamu yang agung, dengan menyebut nama Rabb kamu yang agung. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda, waj'al akhiratana khairan min al-ula, radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal, wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين. صلى الله عليه وسلم.